Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Aliza dan rakan-rakan sekalian. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan 1, iaitu tajuk artikel yang saya pilih adalah Teaching Play Skills to Children with Disability, research-based intervention and practice. Okey, itu merupakan tajuk artikel yang saya pilih untuk tugasan ini. Okey. Kanak-kanak berkeperluan khas, dia terdapat sedikit perbezaan berbanding dengan kanak-kanak tipikal. Ini kerana kanak-kanak berkeperluan khas, dia mempunyai kekurangan kerana ketidakupayaan sama ada daripada aspek fizikal, kognitif atau deria sensori mereka. Namun begitu, kepentingan bermain untuk kanak-kanak ini sangat penting kerana pelaksanaan aktiviti bermain dia mampu dan dapat memberi impak positif kepada perkembangan emosi kanak-kanak. Kemudian bermain juga dia dapat meningkatkan kemahiran sosial kanak-kanak berkeperluan khas bersama dengan rakan-rakan mereka, terutamanya semasa bermain. Okey. Dalam artikel ini telah mencadangkan intervensi permainan untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Intervensi yang pertama yang pengkaji cadangkan adalah intervensi persekitaran tersedia. Persekitaran tersedia ini dia merangkumi dengan susunan sosial dan fizikal yang terdapat di dalam bilik darjah atau ruangan bermain. Susunan fizikal ini dia mempengaruhi pemilihan alat mainan untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Kemudian yang kedua, kumpulan murid, bagaimana guru memilih kumpulan murid dalam satu aktiviti permainan yang dilaksanakan. Yang ketiga, kemudahan untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Kemudahan yang disediakan adalah mengikut kesesuaian jenis keperluan khas tersebut. Yang keempat adalah keperluan sosial kanak-kanak semasa melaksanakan aktiviti bermain. Intervensi yang kedua adalah intervensi rakan sebaya. Intervensi rakan sebaya ini berkaitan dengan kanak-kanak berinteraksi dengan rakan sebaya mereka, sama ada kanak-kanak yang sama umur ataupun sama jenis keperluan khas mereka. Okey, intervensi rakan sebaya ini, kanak-kanak dia akan berkongsi peralatan mainan bersama dengan rakan mereka semasa aktiviti bermain dilaksanakan. Tempoh masa sangat penting untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Ini kerana kanak-kanak memerlukan masa untuk berkenalan dengan rakan sebaya mereka. Kemudian kanak-kanak perlukan masa untuk berkenalan dengan alat permainan mereka, iaitu mereka meneroka apakah alat permainan tersebut. Yang ketiga, kanak-kanak berkeperluan khas perlu masa untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran mereka, dengan alat permainan dan rakan sebaya mereka. Melalui intervensi rakan sebaya ini, rakan mempengaruhi mereka untuk berinteraksi sama. Dan guru memainkan peranan penting untuk pelaksanaan intervensi ini kerana untuk memilih rakan sebaya untuk kanak-kanak selesa untuk melaksanakan aktiviti bermain, guru perlu mengambil kira faktor-faktor yang diperlukan untuk kanak-kanak tersebut selesa untuk melaksanakan aktiviti bermain. Contohnya, guru perlu memilih pasangan ataupun rakan sebaya yang kanak-kanak tersebut serasi untuk melaksanakan aktiviti. Kemudian guru kena menggalakkan kanak-kanak berkongsi alat mainan mereka bersama dengan rakan sebaya. Dalam masa yang sama, guru perlu beri ruang kepada kanak-kanak untuk meneroka alat permainan yang disediakan.
Okey, yang ketiga, pengkaji telah mencadangkan intervensi penggunaan teknologi. Okey, dalam intervensi ini, pengkaji mencadangkan menggunakan alat mainan komersial, peralatan mobiliti, peralatan khas dan peralatan komunikasi. Peralatan teknologi ini dia mampu membantu kanak-kanak sebagai sokongan mereka untuk memahami pelaksanaan aktiviti bermain. Kalau alat permainan komersial, kanak-kanak dapat menggunakan alat permainan yang sesuai dengan mereka, mengikut jenis keperluan mereka. Okey. Yang keempat, intervensi tunjuk cara. Sebelum melaksanakan aktiviti bermain, guru dia perlu melaksanakan tunjuk cara ataupun demonstrasi kepada kanak-kanak berkeperluan khas untuk mereka melaksanakan aktiviti. Contoh bagaimana pelaksanaan aktiviti bermain, bagaimana peraturan permainan dan apa fungsi-fungsi permainan yang diperkenalkan kepada kanak-kanak. Okey, demonstrasi sangat penting. Ini kerana melalui demonstrasi kanak-kanak dia dapat meniru, kemudian dia melaksanakan aktiviti bermain yang dilaksanakan. Pada peringkat ini, sekiranya kanak-kanak berkeperluan khas dia melakukan kesilapan, guru perlu membetulkan kanak-kanak tersebut sehingga mencapai objektif yang dikehendaki oleh guru dalam pelaksanaan aktiviti bermain. Melalui demonstrasi, guru boleh menggunakan video untuk memperkenalkan aktiviti permainan ataupun membantu murid tersebut. Video ini digunakan untuk membantu mereka lebih memahami pelaksanaan aktiviti bermain yang dirancang oleh guru. Okey, seterusnya, guru boleh menggunakan pengkaji mencadangkan pendekatan intervensi spesifik. Pendekatan intervensi spesifik ini memerlukan guru perlu kenali kanak-kanak berkeperluan khas terlebih dahulu. Semasa mengenali kanak-kanak berkeperluan khas ni, guru-guru boleh kategorikan murid berkeperluan khas sama ada apa aspek keperluan khas ataupun jenis keperluan khas kanak-kanak semasa merancang aktiviti bermain. Kemudian setelah cikgu kenali ataupun grouping bentuk kumpulan, guru-guru boleh pilih intervensi yang spesifik dan yang lebih sesuai kepada murid-murid dalam kumpulan tersebut. Okey, kemudian guru dia boleh memilih alat permainan yang sesuai untuk digunakan mengikut jenis keperluan murid berkeperluan khas. Okey, dalam masa yang sama, masa sangat penting untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Ini kerana tempoh masa yang diberikan kepada guru dapat memberi peluang kepada mereka untuk berkenalan ataupun memahami berkenaan pelaksanaan aktiviti. Peringkat ini guru perlu sabar kerana guru perlu memberi peluang dan masa untuk kanak-kanak membiasakan diri dengan pelaksanaan aktiviti permainan. Okey, yang terakhir adalah pelaksanaan garis panduan intervensi. Okey, pelaksanaan intervensi, guru perlu ikut garis panduan yang disediakan untuk membantu guru merancang dengan lebih efektif pelaksanaan aktiviti bermain. Pelaksanaan garis panduan ini juga sekiranya aktiviti bermain yang dilaksanakan oleh guru tersebut tidak mencapai objektif, guru boleh tambah baik ataupun pilih strategi yang berkesan untuk membantu kanak-kanak berkeperluan khas untuk menguasai kemahiran bermain dan meningkatkan kemahiran sosial kanak-kanak. Okey. Secara rumusannya, pelaksanaan intervensi permainan untuk kanak-kanak berkeperluan khas ini memerlukan peranan guru sangat-sangat penting. Ini yang pertama, guru perlu bertindak sebagai perancang.
dalam perancang ini, guru perlu membuat perancangan PDPC ataupun aktiviti bermain dengan menetapkan satu objektif, apa objektif permainan dilaksanakan, kemudian menyediakan alat permainan mengikut kesesuaian murid, murid berkeperluan khas. Kemudian selepas perancangan dilaksanakan, guru melaksanakan aktiviti. Semasa melaksanakan aktiviti, guru perlu mengawal ataupun mengelola skop permainan yang dilaksanakan. Semasa mengelola permainan, guru boleh menetapkan tempoh masa aktiviti permainan dilaksanakan, kemudian memberi peluang kepada kanak-kanak untuk melaksanakan aktiviti bermain secara aktif. Kemudian sebentar, mendorong. Kemudian guru perlu membimbing kanak-kanak berkeperluan khas dengan memberi tunjuk ajar atau panduan untuk menguasai, untuk memahami dengan lebih mendalam berkenaan pelaksanaan aktiviti bermain. Kemudian guru membantu murid untuk contoh pelaksanaan aktiviti bermain, sama ada pemilihan peralatan, contoh bermain, membantu murid untuk memilih peralatan yang sesuai ataupun membimbing mereka untuk memahami peraturan permainan yang dilaksanakan. Kemudian setelah membimbing, guru perlu mendorong kanak-kanak, iaitu merangsang kanak-kanak untuk berkomunikasi. Pelaksanaan aktiviti bermain di kalangan kanak-kanak berkeperluan khas, kepentingan dia untuk meningkatkan interaksi sosial kanak-kanak berkeperluan khas dengan rakan yang lain. Jadi guru perlu mendorong kanak-kanak ataupun merangsang kanak-kanak untuk berkomunikasi dengan rakan sebaya mereka. Di samping itu, berkolaboratif dalam pelaksanaan aktiviti bermain. Semasa pendorong ini juga, guru boleh mengemukakan soalan yang bersesuaian. Sekiranya aktiviti bermain perlukan soalan, dan mewujudkan peluang kepada kanak-kanak turut serta, iaitu menggalakkan mereka untuk serta dalam aktiviti bermain yang dilaksanakan. Okey. Di samping itu, guru juga dia perlu mendorong emosi kanak-kanak dalam melaksanakan aktiviti. Ini kerana melalui dorongan emosi, kanak-kanak lebih bersemangat lagi. Contoh, guru bagi tahu, memberi pujian kepada kanak-kanak berkenaan pelakuan positif. Contoh, kanak-kanak A berkongsi mainan dengan kanak-kanak B, cikgu kata good. Okay. Guru boleh memberi penghargaan, contoh beri stiker, kemudian memberi keyakinan kepada kanak-kanak tersebut bahawa pelakuan positif tersebut perlu dilaksanakan ataupun boleh kanak-kanak tersebut laksanakan untuk dia yakin dengan diri sendiri. Kemudian guru sebagai penilai. Pada peringkat ini, setelah guru melaksanakan aktiviti ataupun aktiviti bermain dengan kanak-kanak, guru perlu melakukan penilaian, sama ada membuat refleksi PDPC ataupun membuat refleksi aktiviti permainan, sama ada permainan yang dilaksanakan tersebut berjaya ataupun tidak. Sekiranya berjaya, guru boleh teruskan untuk laksanakan pada peringkat seterusnya. Sekiranya tidak berjaya, peranan guru untuk menilai balik apa yang menyebabkan pelaksanaan aktiviti bermain tersebut tidak berjaya. Okey, akhir sekali, guru perlu menggalakkan atau merangsang kanak-kanak untuk
turut serta dalam pembelajaran aktif. Salah satu pembelajaran aktif adalah kanak-kanak turut serta dalam aktiviti bermain yang dilaksanakan. Semasa aktiviti bermain, cikgu perlu prihatin terhadap kanak-kanak yang pasif. Kemudian guru perlu dekati dia dan beri dorongan kepada dia untuk turut serta. Sekiranya supaya kanak-kanak tersebut tidak tertinggal dengan rakan-rakan mereka. Okey, peranan guru ini iaitu peranan guru sebagai perancang, pengawal, pembimbing, pendorong, penilai dan melaksanakan pembelajaran aktif. Ini selaras dengan pelaksanaan standard kualiti pendidikan Malaysia gelombang 2 dalam pendidikan. Yang ini perlu disematkan perlu disematkan dalam diri seorang guru dalam melaksanakan aktiviti dengan kanak-kanak berkeperluan khas. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya akan sertakan pautan video pada slide ni nanti. Terima kasih.